Atas dasar itu, setiap kali datangnya tarikh ataupun waktu yang bersamaan dengan peristiwa yang sebenar berlaku, setiap tahun umat Islam di Malaysia merayakan syiar-syiar ini. Walaupun ramai yang menolak, ramai yang mengatakan bid'ah, ramai yang membenci, tetapi cuba kita fikirkan satu benda daripada sudut beberapa perkara yang diambil dari sudut positifnya. Sebagai contoh, bila kita memperingati tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj, intipati yang paling dominan dan paling penting dalam peristiwa ini ialah penganugerahan dan pengijazahan satu ibadat khusus daripada Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu ibadat salat. Satu ibadat yang kalau kita levelkan sama seperti rukun-rukun Islam yang lain, tidaklah diberi oleh Allah sama bentuk, sama keistimewaan dengan ibadah salat. Sebagaimana tuntutan perintah wajibnya zakat didatangkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad di bumi, perintah datangnya berpuasa didatangkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad di bumi, sama ada perintah melakukan ibadat haji juga di bumi. Tetapi dalam persoalan salat, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri untuk diberi penganugerahan dan pengijazahan ibadat ini secara khusus. Walhal kalau melihat kepada peristiwa seumpama ini, Allah Subhanahu wa taala boleh dan mampu untuk menjadikan malaikat Jibril sebagai perantara dan wasilah untuk menetapkan perintah solat ini di bumi sama seperti perintah-perintah yang lain. Apa yang saya ingin tekankan ialah, walaupun kita kaitkan persoalan solat dengan Isra' dan Mi'raj, rata-rata di luar sana bila kita bangkitkan tentang solat, tapi masih ramai umat Islam di luar sana yang masih tidak bersolat. Tiap-tiap tahun ni semayang, tiap-tiap tahun juga ramai hak tak solat, ramai hak tak semayang. Begitu juga dengan syiar yang lain. Contoh, tiap-tiap tahun nuzulul Quran, yang ada keterkaitan dengan turunnya Al-Quran dan kewajipan untuk membaca Al-Quran, untuk memahami Al-Quran, untuk menghayati Al-Quran sejauh mengamalkan ajaran-ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Masih ramai lagi umat di luar sana yang leka dengan Al-Quran, yang tidak berkawan dan bersahabat dengan Al-Quran. Ramai lagi yang kehidupan harian mereka culah untuk baca Quran. Begitu juga dengan syiar sambutan Maulidur Rasul. Tiap-tiap tahun Maulidur Rasul, ingat Nabi. Masih ramai di luar sana yang tak mau berselawat kepada Nabi, yang culah kepada selawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap tahun hijrah Nabi, percontohan hijrah daripada keburukan kepada kebaikan. Duk cerita buat baik, berlambak lagi di luar sana yang melakukan maksiat dan kejahatan, baik kepada Allah ataupun kepada sesama jenis manusia ataupun insan. Cuba bayangkan satu benda, kalau syiar-syiar seumpama ini kita buang dan kikis dalam masyarakat. Haduk peringat pasal semayang setiap tahun pun orang tak semayang. Kalau langsung tak diperingatkan, orang jadi ramai semayang ke? Lagi tak semayang. Dah cuba congak sendirilah. Haduk peringat tiap-tiap tahun pun tak semayang. Kalau tak peringat langsung, orang akan makin ramai semayang, makin ramai datang masjid ke? Sebaliknya. Haduk peringat tiap-tiap tahun pun tak selawat. Agak-agak kalau buang benda ni, orang jadi ramai selawat ke? Kalau tiap-tiap tahun pun cerita pasal Quran, orang tak baca Quran, agak-agak kalau buang hak ni, makin ramai ke baca Quran? Inilah sudut positif yang kita perlu pandang. Sekurangnya setiap kehadiran manusia yang membawa hati-hati yang baik, yang membawa hati-hati yang bersih, tunduk, khudu' kepada Tuhannya,
untuk mendapatkan sebahagian dan secepis daripada ilmu, mungkin ada kesan taufik dan hidayah akan hinggap dan singgah pada dada dan hati-hati mereka. Milik taufik dan hidayah adalah mutlak hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyampaian ilmu melalui ulama, tuan-tuan guru dan ustaz hanya sebagai wasilah dan pengantara. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. Sementara masih ada lagi dalam hati mereka berkehendakkan kepada ilmu dan perubahan dalam hidup, kita buat benda ni. Tidak menjadi kesalahan langsung untuk memperingatkan apa yang terkait dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar itu, setiap kali datangnya tarikh ataupun waktu yang bersamaan dengan peristiwa yang sebenar berlaku, setiap tahun umat Islam di Malaysia merayakan syiar-syiar ini. Walaupun ramai yang menolak, ramai yang mengatakan bid'ah, ramai yang membenci, tetapi cuba kita fikirkan satu benda daripada sudut beberapa perkara yang diambil dari sudut positifnya. Sebagai contoh, bila kita memperingati tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj, intipati yang paling dominan dan paling penting dalam peristiwa ini ialah penganugerahan dan pengijazahan satu ibadat khusus daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu ibadat salat. Satu ibadat yang kalau kita levelkan sama seperti rukun-rukun Islam yang lain, tidaklah diberi oleh Allah sama bentuk, sama keistimewaan dengan ibadat salat. Sebagaimana tuntutan perintah wajibnya zakat didatangkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad di bumi, perintah datangnya berpuasa didatangkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad di bumi, sama ada perintah melakukan ibadat haji juga di bumi. Tetapi dalam persoalan salat, seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri untuk diberi penganugerahan dan pengijazahan ibadat ini secara khusus. Walhal kalau melihat kepada peristiwa seumpama ini, Allah Subhanahu wa ta'ala boleh dan mampu untuk menjadikan malaikat Jibril sebagai perantara dan wasilah untuk menetapkan perintah solat ini di bumi sama seperti perintah-perintah yang lain. Apa yang saya ingin tekankan ialah, walaupun kita kaitkan persoalan solat dengan Isra' dan Mi'raj, rata-rata di luar sana bila kita bangkitkan tentang solat, tapi masih ramai umat Islam di luar sana yang masih tidak bersolat. Tiap-tiap tahun ni semayang, tiap-tiap tahun juga ramai hak tak solat, ramai hak tak semayang. Begitu juga dengan syiar yang lain. Contoh, tiap-tiap tahun nuzulul Quran, yang ada keterkaitan dengan turunnya Al-Quran dan kewajipan untuk membaca Al-Quran, untuk memahami Al-Quran, untuk menghayati Al-Quran sejauh mengamalkan ajaran-ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Masih ramai lagi umat di luar sana yang leka dengan Al-Quran, yang tidak berkawan dan bersahabat dengan Al-Quran. Ramai lagi yang kehidupan harian mereka culah untuk baca Quran. Begitu juga dengan syiar sambutan Maulidur Rasul. Tiap-tiap tahun Maulidur Rasul, ingat Nabi. Masih ramai di luar sana yang tak mau berselawat kepada Nabi, yang culah kepada selawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap tahun hijrah Nabi, percontohan hijrah daripada keburukan kepada kebaikan. Duk cerita buat baik, berlambak lagi di luar sana yang melakukan maksiat dan kejahatan, baik kepada Allah ataupun kepada sesama jenis manusia ataupun insan. Cuba bayangkan satu benda, kalau syiar seumpama ini kita buang dan kikis dalam masyarakat.
Haduk peringat pasal semayang setiap tahun pun orang tak semayang. Kalau langsung tak diperingatkan, orang jadi ramai semayang ke? Lagi tak semayang. Tak, cuba congak sendirilah. Haduk peringat tiap-tiap tahun pun tak semayang. Kalau tak peringat langsung, orang akan makin ramai semayang, makin ramai datang masjid ke? Sebaliknya. Haduk peringat tiap-tiap tahun pun tak selawat. Agak-agak kalau buang benda ni, orang jadi ramai selawat ke? Kalau tiap-tiap tahun pun cerita pasal Quran, orang tak baca Quran, agak-agak kalau buang hak ni makin ramai ke baca Quran. Inilah sudut positif yang kita perlu pandang. Sekurangnya setiap kehadiran-kehadiran manusia yang membawa hati-hati yang baik, yang membawa hati-hati yang bersih, tunduk, khuduk kepada Tuhannya, untuk mendapatkan sebahagian dan secepis daripada ilmu, mungkin ada kesan taufik dan hidayah akan hinggap dan singgah pada dada dan hati-hati mereka. Milik taufik dan hidayah adalah mutlak hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyampaian ilmu melalui ulama, tuan-tuan guru dan ustaz hanya sebagai wasilah dan pengantara. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. Sementara masih ada lagi dalam hati mereka berkehendakkan kepada ilmu dan perubahan dalam hidup, kita buat benda ni. Tidak menjadi kesalahan langsung untuk memperingatkan apa yang terkait dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.